Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, kepada semua ahli jawatan kuasa karya, tuan-tuan pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita membaca kitab Tajzib Atraful Hadis pada huruf hamzah yang pertama, muka surat yang ke-7. Harfun hamzah, huruf al-hamzah. Hadis yang pertama, ati babal jannah yaumal qiyamah fa an taftihu fayaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Imam Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah, tibalah aku di pintu syurga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa an taftihu, terus aku pinta dibuka pintunya. Fayaqulul khazin, maka berkatalah yang menunggu pintu syurga, al khazin, man anta, siapa kamu? Fa aqulu, lalu aku berkata, Muhammad, aku adalah Muhammad. Fayaqulu bika, kata penunggu itu, bika umirtu, aku ni diperintahkan untuk engkau, alla aftaha, tidaklah aku membuka, li ahadin, kepada siapa-siapa pun, qablaka, sebelum daripada engkau. Hadis ini adalah riwayat daripada Imam Ahmad, daripada seorang yang berkhidmat dengan Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu an. Baik tuan-tuan yang saya hormati, siapa orang yang pertama masuk syurga? Jawapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai di hadapan pintu syurga, Nabi tanya kepada penjaga dia, al-khazin, yang menjaga pintu syurga, bukalah pintu ni. Penjaga tu tanya pula, man anta, siapa kamu? Jadi malam ni kita dapat man anta pun jadi dapat man anta pun cukup dah. Apa hang belajar ni? Man anta, siapa awak? Malaikat tanya Nabi, kamu siapa? Takkan malaikat tak kenal Nabi Muhammad? Takkan malaikat tak kenal ni Nabi Muhammad ni? Takkan tak kenal. Tapi pasal apa malaikat tanya juga pada Nabi? Pasal amanah, pasal tugas, pasal kerja. Tuan-tuan tengok dalam cerita Isra' dan Mi'raj, kisah Isra' dan Mi'raj, setiap tingkat langit yang Nabi nak pergi tu, semua malaikat tahan. Takkan dia tak kenal Jibril? Kira lepas palang lah, smart tag sudah lah, tak pun touch and go, lepas gitu dah tahan. Siapa ni? Muhammad, aku bawa Muhammad. Tanya. Pasal apa? Pasal taatnya malaikat kepada perintah Allah. Siapa nak lintas, siapa Nabi, tanya dulu. Kalau semua orang macam ni, selamat. Kita hari ni tanya VIP nak mampu hang tak kenal aku, minggu depan tukang. Padahal tugas kita. Saya teringat dulu tahun 1988, waktu tu sukan Olimpik dekat Seoul, dekat Korea. Siaran langsung, dia tunjuk gambar pemimpin Malaysia melawat kem sukan Malaysia punya.
dia pergi melawat. Orang Korea tu dia tahan pemimpin Malaysia tu, saya tak sebut nama dia. Pak saya tak pakai tag nama ni. Bayangkan tuan-tuan, satu orang jaga pergi tahan hamba Allah ni. Pak saya apa? Pak saya tak pakai tag nama. Dah pakai baru masuk. Ni dia tuan-tuan. Ni cerita Korea dulu ni, waktu jadi sukan Olimpik dulu ni. Yang ni dia nak cerita kepada kita betapa amanahnya para malaikat, betapa mereka ni taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi kata buka lah pintu, man anta, hang siapa? Muhammad. Dia kata aku tak pernah buka pintu ni melainkan hanya untuk engkau. Subhanallah, masya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, yang kedua yang Nabi nak cerita dalam hadis ni tentang kemuliaan Nabi. Baginda adalah orang yang paling bangga, paling ramai sekali pengikut umatnya di hari kiamat. Semua nabi-nabi ni berbangga-bangga dengan pengikut masing-masing, umat masing-masing. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup suka dengan kita. Pasal kita adalah yang paling ramai umatnya kepada nabi-nabi. Nak banding dengan nabi yang lain, nabi kita Nabi Muhammad, umat kita lah yang paling ramai sekali. Kebanggaan Nabi pada kita. Pasal kita lah umat Rasulullah yang paling ramai. Masalah dia, kita bangga tak kita ni jadi umat Rasulullah? Yang tu yang jadi persoalan tu. Bangga ke tak bangga jadi umat Nabi Muhammad? Apa benda yang menunjukkan yang kita ni bangga jadi umat Rasulullah? Kita tonjolkan sifat Rasulullah dalam diri kita. Kita tonjolkan akhlak yang Rasulullah buat. Kalau boleh kita benda akhlak macam akhlak Nabi Muhammad. Kita laksanakan apa tuntutan yang Nabi Muhammad ajar, sunnah yang Nabi Muhammad tinggalkan. Itulah tanda yang kita ni bangga, kita ni bersyukur, kita ni jadi umat Nabi Muhammad. Tapi apalah maknanya tuan-tuan, kita ni dengan Nabi Muhammad tak kenal, dengan sunnah Nabi kita rasa tak apa nak sesuai. Duk pelan-pelan tolak sunnah Nabi ni. Sunnah Nabi ni boleh buat penyakit. Sunnah Nabi ni kalau ikut tak kita dapat penyakit. Tapi nak di hari kiamat nak jumpa Nabi minta syafaat. Di hari kiamat nak jumpa Nabi nak minum telaga Kausar. Duk minta air telaga Kausar. Tak malu ke tuan-tuan? Besok sampai di hari kiamat malaikat cabut kita pergi lontar jauh-jauh. Pergi lempak jauh-jauh. Tak malu kan? Nabi kata, hai itu umat aku tu, hang lempar siapa? Muhammad, kamu tak tahu lepas kamu mati, puak-puak ni buat hak benda hak kamu tak nak buat. Depa ni duk buat benda hak kamu tak nak buat. Sebab tu dilempar jauh-jauh. Jangan duk rapid dengan telaga Kausar ni. Soalan yang kita kena tanya pada diri kita, dapat tak tuan-tuan kita ni minum air telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau perangai kita macam ni, dengan tak sayang pada dia, boleh pergi tukar sunnah lain pula, duk kata hak lain lebih bagus daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut Nabi ke, kita tak ikut Nabi ke, Nabi Muhammad ada ahli syurga. Ni hadis yang kita baca ni. Tak ada orang yang malaikat buka pintu syurga mula-mula sekali, nombor awal sekali, melainkan hanya untuk Nabi. Maknanya Nabi Muhammad nak habaq dia dah ahli syurga dah. Kita ikut dia ke, kita bantah dia ke, dia ahli syurga. Yang tak tentu lagi kita. Jadi kalau orang tanya pada kita, nak ikut siapa? Aku nak ikut orang yang dah garanti masuk syurga. Siapa yang garanti masuk syurga? Jawab. Tak mana jawab? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia jawapan dia. Dah hang la ni kita duk keliru, aku duk keliru lah, aku duk keliru pasal apa? Dah hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni, nak lagu apa? Aku ikut orang yang dah boleh masuk syurga. Siapa dia orang yang dah boleh masuk syurga? Orang yang dah confirm masuk syurga ialah Nabi Muhammad. Kalau gitu aku ikut dia. Apa jalan dia, apa cara dia, aku ikut. Mesti betul dah. Takkan dia masuk syurga kalau dia salah. Yang tak betul, yang tentu salah kita. Pelik tuan-tuan. Yang tak tentu masuk syurga, tak mau ikut orang masuk syurga. Pelik.
yang belum tentu masuk syurga, bersungguh-sungguh nak ikut orang yang belum tentu masuk syurga. Salah tu. Orang yang nak confirm masuk syurga Nabi Muhammad, baik aku ikut dia. Sebab tu ada orang ikut Nabi sebiji. Rambut cara Nabi, janggut cara Nabi, duduk cara Nabi, jalan cara Nabi, makan cara Nabi, tidur cara Nabi, semua cara Nabi. Ibadat cara Nabi, muamalah cara Nabi, menikah cara Nabi, bekerja dengan cara Nabi. Sebab apa? Sebab aku nak bawa ikut orang yang masuk syurga lah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai potong kuku pun ikut cara Nabi. Kita main belasah, main potong kuku, main gigit jari, menggigit kuku sambil dengar khutbah, potong dengan gigi, dah potong jatuh atas kapek. Main hamba Allah, sebab dia buat sejadah, jenis tak buat sejadah, melekat kuku. Tang mana kita ni tuan-tuan? Jadi kalau kita nak selamat, kita ikut orang yang dah confirm masuk syurga. Orang itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lepas titian sirat, dia lepas telaga Kausar, baginda lepas segala bendanya dan dia masuk syurga. Kita pun nak jadi lepas macam tu juga, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Walaupun kita dikerak lapan sekalipun, aku tetap nak ikut Nabi Muhammad. Pasal jalan yang dia bawa ni confirm betul. Hadis yang pertama. Baik. Yang kedua, itil ma'ruf. Bunyi bacaan tu bukan iktil, walaupun dia ada hamzah, bunyi dia i. Hamzah tu bunyi lagu mana? Kalau disambung daripada sebelum dia wujudlah hamzah tu. Tapi sebab kita mula pada huruf alif di situ, maka hamzah dia tak dibunyi. Dia tak boleh dua alif dengan hamzah dalam satu perkataan. Dia tak boleh baca iktil. Dia tak mahu kalau kita baca Quran tajwid lah, dia baca itil. Sebab apa i? Sebab bawah pada hamzah tu rumah ya. Itil ma'ruf kalau kita baca tajwid. Wajtanabil munkar wanzur ma yu'jibu udhunaka an yaqula laka alqaum idza qumta min indihim fa'tihi wanzur alladhi takrahu an yaqula laka alqaum idza qumta min indihim fajtanbi. Rawahu al-jamaah. Baik, itil ma'ruf, datangkan kebaikan. Al-ma'ruf, baik, bawa kebaikan, bawa ke ma'ruf. Wajtanibil munkar, dan kata dia lagi, yang mana mungkar itu hendaklah kamu jauhi. Wanzur ma yu'jibu, dan hendaklah kamu fikir dan hendaklah kamu telek terlebih dahulu apa yang kamu nak cakap. Ma yu'jibu udhunaka ay yaqula lakal qaum, hendaklah kamu bertutur dengan perkataan yang mana suka dan manis telinga engkau mendengarnya. Idza kumta min indihim fa'tihi, ditakdirkan kalau pertuturan itu pada kamu ketika kamu berjauhan daripada penutur. Wanzuril ladzi takrahu ay yaqula lakal qaum idza kumta min indihim fajtanbih, maka pertuturan itu hendaklah dikeluarkan dan sebaliknya begitulah juga. Rawahu al jamaah. Baik, hadis ni dia nak cerita apa? Pertama, itil ma'ruf, tolong bawa, tolong buat benda ma'ruf. Ma'ruf benda baik. Nabi pesan pada kita apa dia? Tolong kerjakan benda yang baik, perbuatan yang baik. Nabi pesan apa-apa benda yang baik tolong buat. Tadi ada budak tu ambil wuduk kat luar, dia kata kat saya, pakcik ni cincin pakcik ke? Saya pun tunjuk cincin saya ada cincin dah. Tu cincin siapa? Mana saya tahu. Pergi bagi ke orang masjid, suruh dia simpan. Siapa ada cincin pergi ambil. Dia simpan cincin tu, tak tahulah dia bagi kat siapa. Mai tanya kat saya, pakcik ni cincin pakcik ke? Nampak sangat tua, saya panggil pakcik tak. Sekbet pakcik panggil tok lagi tua.
Kita sembunyi benda hak jatuh tu pun, kita tolong simpan sat, itu pun benda baik. Duk tengok dompet orang jatuh, malas, payah cari banyak kerja pula, biar pergi dari situ, ambil pergi bagi kat jawatankuasa, ni ada tabuk ni, dompet apa hilang tau. Itu pun kebaikan. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak kebaikan. Yang paling kecil sekali apa? Jumpa paku, jumpa batu, jumpa kayu tengah-tengah jalan tu, tolong selamatkan orang daripada batu paku tadi pun, itu dah dikira sebagai sedekah. Kalau yang tu pun rasa berat sangat, senyum pun dah dikira sedekah. Tu pun dah nama baik dah. Senyum pun dapat baik dah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok satu orang nak bangun sekejap lagi ni, kawal jenis sikit pinggang mana. Nak bangun tu kena tekan dekat kapet dulu, main gagah kat dinding dulu, baru boleh tegak. Tegak tu pula tak boleh jalan terus, kena diam, baru boleh konak. Tuan-tuan tolong angkat dia, tuan-tuan tolong jadikan badan tuan-tuan ni tempat dia bersandar pun dah kira baik dah. Sebab ada orang yang sakit pinggang macam tu, nak bangun Allah. Sebab tu Tok Imam kena fikir juga makmum. Dia baca ayat panjang 2 muka 1 rakaat, teriak makmum, aku tak main dah masjid ni. Kena fikir, oh nak bangun macam mana. Jangan laju sangat, jangan cepat sangat. Ada tu imam hak rukuk lama, sujud pun lama, dia tak tahu orang tua ni sujud lama pun terkentut. Jenis luah je mana tu berung terkentut pula. Itu pun dikira kebaikan, tuan-tuan. Punyanya banyak makna kebaikan ni, bukan setakat wakaf saja. Benda hak baik ni, tuan-tuan, kalau sebut tang wakaf saja, kita dah sebut ilmu yang dimanfaatkan, ilmu sedekah jariah, doa anak yang soleh. Tapi jarang kita sebut yang dapat pahala berpanjangan tu apa? Al-Quran, mushaf yang diwakafkan. Tuan-tuan duk letak Quran di masjid, di surau ni, orang duk baca Quran tu, berpanjangan pahala ni. Kita duk letak pada mahat tahfiz, budak-budak duk usung Quran sampai koyak. Tuan-tuan tahu tak, budak-budak hafal Quran ni, tuan-tuan, sampai koyak, duk buka selak. Yang letak di masjid ni tak buka 10 tahun. Yang buka anak-anak, bagi orang baca. Saya suka lepas sembahyang subuh, Tok Imam ambil Quran, makmum ambil Quran, baca semuka. Habis sembahyang, balik. Habis baca Quran, balik. Baca sikit-sikit. Wa basyiril ladzina amanu. Makmum pun ikut. Wa basyiril ladzina amanu, ikut. Wa amilus solihat. Makmum pun ikut. Wa amilus solihat. Sehari semuka, setahun habis 30 juzuk. Kalau rajin lagi Tok Imam, baca makna pula terjemahan dia. Tiap-tiap kali subuh. Saat lagi mai sembahyang zuhur, habis sembahyang zuhur surah Waqiah. Saat lagi habis sembahyang asar, saat lagi baca pula surah Al-Mulk. Ni tuan-tuan dah ada ni surah Al-Mulk ni. Kayaknya banyak. Kita duk baca ni, tuan-tuan, ni dapat pahala ni. Termasuk yang dapat pahala berpanjangan tu apa? Tuan-tuan sediakan wakaf, tempat orang duk menunggu bah, duk tunggu orang buat kerja, duk tunggu, dapat pahala berpanjangan. Termasuk yang dapat pahala berpanjangan, mengairi sungai, longkang, parit, dapat pahala yang berpanjangan. Tuan-tuan kiahkanlah macam-macam. Itil ma'ruf, bawa kebaikan, buat kebaikan. Wajtanibil munkar, dan jauhilah kemungkaran. Nombor 2 pesan Nabi, wajtanibil munkar, jangan buat benda mungkar. Sikit pun tak mau, sebab kita takut dia jadi berpanjangan. Pasal Nabi pesan wajtanibil munkar, jauhi daripada mungkar. Yang seterusnya ketiga, wanzur ma yu'jibu uzunaka, dan hendaklah kamu tengok ma yu'jibu uzunaka. Kamu kena tengok benda hak kamu suka dengar pada telinga. Kalau telinga kamu sendiri suka mendengar, ayyakula lakal qaum idza kunta min indihim fa'ti. Kalau telinga kamu sendiri suka mendengar apa yang kamu cakap, maka kamu cakap. Maka kamu boleh cakap pada orang ramai di kalangan kamu. Maknanya, tuan-tuan, kalau kita ni nak bercakap, Nabi pesan
Cuba dengar pada telinga kamu sendiri. Kamu suka tak kalau orang cakap pasal kamu, apa yang kamu cakap? Kalau kamu suka, kamu cakap. Kalau kamu tak suka, tak payah. Wanzur allazi takrahu an yaqula laqal qam idza kumta min indihim fajtambi. Kalau benda yang kamu nak cakap tu benda yang kamu sendiri pun tak suka orang bercakap pasal kamu, maka elakkan daripada bercakap. Nombor 3 pesan Nabi pada kita, nak cakap ni kena tengok. Orang kita ni ada sebut cakap malam-malam lain, cakap siang-siang lain, macam mana atau lupa peribahasa. Malam-malam pandang-pandang, siang-siang apa atau lupa. Nak tengok tu kiri kanan dulu nak cakap. Nak cakap kena tengok dulu. Main bukan main bercakap. Kadang-kadang kita bercakap ni kok suka kita. Kita duk kata dekat laki orang. Hang tengok menantu lelaki tu. Wah, tahu, aku tengok tahu macam mana tu. Dia tak tahu adik dia sebelah. Orang yang kita kata tu, adik dia sebelah kita. Tuan-tuan tahu, di sekolah saya tu ada 3-4 orang. Saya pun tak tahu. 3-4 orang penyanyi, pelakon, mak bapak dia duduk sekolah saya. Saya tak tahu. Mereka tak abang. Mereka pun tak abang kat saya. Ada satu juara akademi apa tau. Mak dia ada kat sekolah saya. Saya tak tahu. Buatnya saya kutuk budak tu depan mak dia macam mana. Anak dia pelakon. Duduk sekolah saya. Yang anak ni pelakon pak lawak ni, yang anak dia jadi pelakon pak lawak, mak bapak dia duduk mengaji dengan saya. Baru minggu lepas saya tahu anak dia tu maharaja lawak. Mana saya tahu, kita bukan kenal maharaja apa. Kopi maharaja kita tahu. Rupanya anak ni program maharaja lawak, anak dia masuk. Mak dia pula duduk mengaji dengan saya. Sebab tu nampak. Ada pula yang anak menakan dia pula mati COVID baru ni. Artis apa tu? Mati mengandung semua ni. Mak menakan dia duduk situ pula. Kalau saya kata benda tak elok lah, apa rasa dia pak? Kita ni tak tahu ni tuan-tuan, dalam kita masyarakat kita ni, dalam kaum kita ni, siapa orang tu kita tak tahu. Kadang kita kata kat kedai tu, masak tak sedap, padahal pak dia sebelah kita. Hang makan nasi tahu nak? Kedai depan tu sedap. Kari kepala ikan apa? Masam bila punya kari. Pak dia sebelah. Kadang kita kutuk dia pula, oi kaya tu, kaya apa itu mesti menang nombor ekor tu. Kadang adik dia sebelah kita. Sebab tu Nabi kata, tengok dulu sekeliling kamu dengan siapa kamu nak cakap. Yang kedua, Nabi pesan, bila nak cakap tu cuba fikir dulu. Telinga kamu ni suka tak apa yang kamu cakap tu? Sebab tu kalau kita nak cakap, nak puji orang, puji belakang dia. Lagi bagus. Kalau tak ada benda nak cakap apa, diam. Diam. Kita duk komen tu imam baca. Duk nyembang kaki 5. Imam tadi baca ayat pendek, aku tak ada nak Fatihah, dia rukuk lah. Apa punya imam, buat kepala lembek lagu tu. Dia tak tahu cucu tu imam sebelah tu tok. Tadi ada orang kutuk tok. Dia kata apa? Tok tak jadi imam, baca ayat pendek, tak ada nak habis Fatihah. Amai tunjuk kat tok, mana dia? Tu orang tua tu. Jadi imam, besok aku tak mau, aku letak jawatan. Sudah tuan-tuan. Terasa tu tuan-tuan, dia letak jawatan, tak mau jadi imam. Jenuh tu lebih tu pula nak ganti jadi imam. Lagi pendek ayat dia baca. Inna a'tayna bagi 2. Rakaat 1. Inna a'tayna rakaat 1. Hak kedua ni fasholli li rabb. Baru hantar macam mana nak jadi imam. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak cakap, berhati-hati. Macam saya ni nak ceramah ni. Sebab tu orang Arab kata bercakap ni lebih tajam daripada pedang. Pedang kalau saya ada tuan-tuan, kalau saya mengamuk lah, 3-4 orang depan ni tak boleh lari mana. Yang paling untung siapa? Hak depan pintu. Saya buat pedang, dia lari dah. Sebab tu perkataan lebih bahaya daripada pedang.
Pedang kalau dia libah hak depan ni saja. Tapi perkataan kalau dia libah, satu dunia boleh dengar. Sekarang apa yang kita nak tengok ni tuan-tuan ni. Ni siaran langsung sampai ke mana ni. Berapa ribu duk tengok kita sekarang ni. Hak sekarang, lepas ni tengok lagi. Bahayanya tuan-tuan kalau kita cakap tak berlapik, kalau kita cakap tak ada fakta, kalau kita cakap tak betul, kalau kita cakap salah, dia akan sebar satu dunia. Nak apa betul balik bukan senang lah. Sebab tu Nabi kata, wanzur, tengok apa benda yang kamu nak cakap. Jangan main sedap mulut saja nak cakap, mentang-mentang mikrofon kat depan dia. Baik. Maksudnya hadis ini mengarahkan kita mengelokkan akhlak, menjauhkan umpat celah dan kata mengata sesama Islam. Baik, hadis yang ketiga. Afatul ilmin nisyan wa idha'atuhu an tuhadditha bihi ghaira ahlihi. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Nabi SAW sebut afatul ilmi an-nisyan. Penyakit kepada orang yang mengaji ni apa? Lupa. Afatul ilm, penyakit orang mengaji apa dia? An-nisyan, lupa. Lagi yang kedua kata dia, wa idha'atuhu an tuhadditha bihi ghaira ahlihi. Yang kedua, dan kalau diajarkan ilmu kepada yang bukan tarafnya, itu nama dia sia-sia. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ada dua benda hak Nabi sebut dalam hadis ni. Nombor satu, penyakit orang mengaji. Apa dia penyakit orang mengaji? Lupa, an-nisyan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni penyakit kita, penyakit lupa. Pasal apa lupa? Lupa itu sifat kita. Ada lupa yang bagus, ada lupa yang tak bagus. Ada lupa tanda-tanda lain. Baik. Ada benda yang lupa sebagai satu nikmat. Sebagai suatu nikmat, Allah lupakan dia. Apa dia? Allah bagi kat orang perempuan. Dia lupa sakit bersalin. Waktu bersalin hari itu, retak hospital, punya kuat menjerit. Siapa yang pernah tunggu isteri dia bersalin tak tahu. Dia dengar pada pengalaman. Tambah pula sekali beranak tu 4 bangsa sekali. Duk berlawan. Aduh, Allah sakit. Mai hak nu pula, ayo kuat tuan-tuan. Naik bulu rumah. Habis salin dia jahit lah apa semua ni. Dia kata kat laki dia, abang oi cik tak mau dah beranak. Seksa tengok beranak, cik tak mau dah. Kemarin pergi cik mengandung pula dah. Dalam duk tak mau mengandung pula. Allah bagi dia lupa. Kalaulah dia tak lupa sakit salin tu, tak mau dah beranak, macam mana tuan-tuan? Abang pula beranak, cik tak mau, serik dah. Tapi Allah bagi pada mereka lupa pinlah, supaya dapat nikmat manusia ni bertambah. Kalau tidak, siapa nak jadi khalifah? Yang kedua, lupa dengan sebab memaafkan orang, kesalahan orang lain. Berapa banyak kita buat salah dengan isteri, kita minta maaf, isteri maafkan kita, dia lupa salah kita. Dia lupa sungguh, tuan-tuan. Cuba tengok Nabi Muhammad melupakan musuh-musuh Nabi Muhammad. Bila masuk Islam, Nabi sayang dekat mereka, Nabi bagi kerja kat mereka. Nabi tak ada nak ingat dah. Tu lupa yang penuh dengan kenikmatan. Ada juga tuan-tuan lupa sebab dia benda tak penting. Sebab itu otak kita ni ada beberapa bahagian. Orang selalu sebut otak ni 2 bahagian, otak kanan, otak kiri. Sebenarnya dia ada 3. 2 otak ni kiri kanan, tapi dia ada 3 side. Side hak ni, hak depan sekali ni, side hak tengah, side hak belakang. Dia ada 3 side. Memanglah 2, hang kita tengok 2, tapi dia 3 peringkat. Peringkat pertama duduk tang depan ni. Ni. Saya start kuliah tadi 8:05. Apa yang tuan-tuan dengar tadi ni,
Sekejap ada, sekejap simpan, sekejap lupa. Apa yang saya ajar tadi? Berapa ramai ingat? Man anta, dia ingat. Oh, ada yang man tu lupa. Sebab tu dia mesti lupa, nampak. Automatik dia garu dahi dia. Lupa, kata Allah, lupa, nampak. Sebab tang sini, apa yang kita dengar tadi baru tang sini ingat. Siapa yang sebut man anta tadi, setahun dia tak lupa. Sebab dia ingat tang sini lah. Aku duk ingat lagi Ustaz Ghazim mengajar aku man anta sampai sini ni. Satu lagi ingatan yang takkan hilang, nama ada di belakang, di bahagian belakang kepala kita. Nama kita sendiri, nama anak, nama cucu, nama mak, nama kampung, nama negeri, dia takkan lupa di belakang ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tertomo jatuh motor, benjol dai, insya-Allah tuan-tuan ingat. Mat. Bengkok dai ni. Mat, kena aku. Ni bawah. Dia sepak kita tahu. Aku ingatlah. Pasal apa? Pasal dia baru tertomo. Tetapi kalau dia terlentang, jatuh bilik ayak depan tu tengah duduk, terlentang kepala ke belakang, cuba tuan-tuan tanya dia. Mat, ni berapa Mat? Wah. Tu yang jadi biol. Seminggu tak ingat. Ni, hak belakang ni. Sebab tu orang tua pesan, jangan tampar belakang kepala orang. Bergegar otak dia, ingatan dia lost. Dia habis. Berapa banyak orang yang jatuh bilik ayak hak belakang tu. Cuba kita tanya, Haji Mat jatuh bilik ayak, dia tertomoh ke terlentang? Dia tegak tu tak jatuh. Bodoh Aku tanya dia jatuh belakang ke depan, dia kata jatuh ke tepi. Tepi tak apa, tu vertigo nama dia. Tapi kalau jatuh ke belakang ni tuan-tuan, kadang dia koma, kadang dia pingsan, kadang dia tak ada. Dia tak ada. Sebab tu kalau hak belakang ni tuan-tuan lupa, tu nama dia nyanyok. Sepatut tak boleh lupa. Nama apa? Kamu nama apa? Tu yang aku masuk hospital lupa nama. Sebelum masuk ingat nama Osman. Betul? Bila masuk lupa tu. Nampak entah. Agak-agak kita nak hantar dia pergi mana. Sebelum masuk hospital, ingat tak nama hang apa? Ingat nama Osman. Ni ingat tak lepas masuk ni? Tak ingat, lupa. Lah. Pasal apa? Bahagian belakang switch dia kacau. Sebab tu bahagian switchboard belakang ni tuan-tuan, jangan duk kacau. Kalau hak belakang ni dia kacau, dia jadi nyanyok, dia jadi gila, dia jadi pelupa. Sebab tu kalau kita nak mengaji, pastikan ilmu kita duk tengah-tengah ataupun duk tam belakang kepala. InsyaAllah tak lupa lah. Kalau duk tang sini tuan-tuan, keluar pada pintu cermin tu, dia tengok cakotia depan tu, dia lupa tu. Ni. Jadi waktu saya duk mengaji dulu, macam mana nak bagi ingat supaya hafazan Quran ni melekat tak hak di tengah-tengah kepala, melekat terus di belakang kepala, macam kita lekat surah Al-Fatihah. Tuan-tuan hari ni melekat surah Al-Fatihah, tolaklah macam mana pun tak boleh lupa lah, pasal dah tang sini lah. Tu yang saya duk ajar budak-budak yang nak hafal Quran. Nombor 1, baca satu muka surat 40 kali. Tuan-tuan di sini yang nak hafal surah As-Sajdah, nak hafal surah Al-Insan, kok nak jadi tok imam lagi 2 tahun, baca surah As-Sajdah tu, satu muka surat tu 40 kali, satu ayat 40 kali, satu ayat 40 kali, lepas cukup 40 kali baru hafaz. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh hafaz, tuan-tuan bila baca tu seolah-olah tuan-tuan nampak ayat Quran depan mata. Maknanya ingatan kita ni dah kuat. Lepas tu pantang layak lah. Ada yang kata tak boleh makan kepala ikan lah, apa lah, terpulang. Memang saya sampai lah tak makan kepala ikan, kari apa semua tak makan sampai sekarang. Orang kata ustaz yang tu lah sedap pun suka hang lah, sedap benda-benda lain lagi. Sebab saya lebih sayang hafalan saya ni daripada benda tu. Saya takut bila makan benda-benda tu dia ganggu ingatan. Yang kedua, jangan buat maksiat. Jangan duk tengok benda haram, dia ganggu kita
kita punya ingatan. Al-ilmu nurun, kata guru Imam Syafi'i. Ilmu ni adalah cahaya. Nurullah la yahdi 'alal ma'asi. Cahaya Allah tak akan masuk dalam orang yang buat maksiat. Cahaya tak akan masuk dalam orang yang buat maksiat. Dan itulah penyakit orang yang mengaji. Nama dia apa? Nama dia lupa. Afatul 'ain an-nisyan. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahlihi. Dia kata ilmu yang sia-sia ni apa? Ilmu yang sia-sia ialah ilmu yang diajar bukan pada orang dia. Bi ghairi ahlihi, bukan pada orang dia. Pergi ngajar budak tadika ilmu rumah tangga. Budak tadika 5 tahun. Adik, hari ni kita nak belajar zihar nah. Ulang adik, zihar. Pakai duk hafal budak tu zihar tu mendatang apa? Dia tak ada faedah untuk dia. Umur dia 4 tahun pergi ajar umrah dan haji. Dam takhir, dam apa semua pergi cerita kat budak tadika. Tak, dia tak boleh. Bukan semua ilmu kena pergi ajar kat dia. Okey, nak mengajar ni kena tengok dengan siapa. Tuan-tuan, saya ni baru 2-3 hari ni start ceramah balik. Start kuliah balik, petahun tak ada ceramah PKP ni. Duk ceramah dalam Facebook ni. Dulu saya tak ada kuliah maghrib. Sebab apa? Sebab duk ceramah. Kuliah tak ada. Sebelum ceramah, kerja saya kuliah sepanjang masa. Saya start mengajar tahun 90. Tahun 90 dah start mengajar. Dah 32 tahun. Tua pada umur tuan-tuan ni. Tapi nampak saya maintain muda bela. Nak tahu petua dah. Nak tahu petua dia. Dia kata sedut lemak bohong kan. Baik, saya mengajar mula-mula kuliah maghrib. Ceramah kuliah. Ceramah tak ada, kerja buat kitab mata. Sampai matang pau. Masjid Matang Jangguih, Masjid Batu tahun 94 95. Sampai mengajak Sungai Dua, mengajak sampai belah-belah pulau ni dulu-dulu ni. Lepas tu tak ada nak mengajar kitab. Dia pergi mengajar ceramah lah dah. Tak ada kitab, main ceramah lah. Buat di padang, buat di masjid, buat di stadium, buat di macam-macam lah. Buat di TV. Lepas tu stop ceramah PKP. Ni baru nak start balik. Tak tahu lepas ni stop balik. Dia start dengan stop dua-dua serupa. Tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan kalau saya ceramah di padang, di stadium, kehadiran 5 sampai 15 20 ribu orang. Tuan-tuan nak expect apa kalau kita ceramah di dalam stadium? Misalnya saya pergi ke Singapura, stadium Insun, tempat dia pemain AAF Suzuki baru ni. Tempat tu saya ceramah tu, di stadium tu. Stadium tu saya ceramah tu bila saya pergi Singapura. Atas stand tu penuh orang, di padang penuh orang. Punya hebat orang Singapura ni. Tuan-tuan nak bayar apa kalau saya ceramah di situ? Dengan budak, dengan orang tua, dengan bersesak, dengan panas, dengan bunyi kereta, dengan ramainya manusia. Boleh tak saya ceramah? Tuan-tuan, mengikut pandangan kita, Islam mengajar kepada kita, agak-agak depa tu tidur ke, balik ke apa? Masa itu saya tak boleh nak buka syarah macam ni lah, tak boleh. Masa tu saya kena jadi penghibur untuk dia orang. Saya kena baca ayat Quran, saya kena baca hadis, saya kena menyanyi, saya kena gurau, saya kena melawak dengan mereka, saya kena serius. Supaya 2 jam mereka duduk dengan saya tu, mereka tak terasa. Budak tak teriak, yang isap rokok pun tak jadi isap rokok, yang nak balik pun tak jadi nak balik. 2 jam mereka tunggu, stay. Itu cara kalau kita nak berhadapan dengan orang yang ramai-ramai di padang ni. Yang duduk dalam gelap, duduk atas motor, yang duduk dengar dalam kereta pun ada, yang duduk dengar dalam van, yang duduk atas pokok, yang bawa kerusi, yang tidur atas lantai, yang duduk atas padang, yang mari pula bukan Islam, yang mari pula yang tak tutup aurat nu. Tuan-tuan pergi ke Sabah nu, saya pergi ke Tawau, 30-40 ribu orang tuan-tuan di padang bandaran.
Nak cakap apa ni? Penuh melanyuk sampai hujung ni. Saya kena gunakan energi yang lain. Benda yang memudahkan mereka faham. Yang memudahkan mereka dapat. Saya tak boleh nak bawa mengikut pendapat. Syafi'i berpendapat bahawa benda itu adalah haram. Tetapi bagi pendapat Hambali mengatakan pula, sampai bila nak selesai ni? Hambali kata macam ni, Ibnu Taimiyah kata lagu ni, tapi pendapatnya dibantah pula oleh At-Tabari. At-Tabari dibantah pula pendapat. Sampai bila nak bantah ni? Ini bukan kuliah. Sebab tu kalau kau nak cerita bab-bab yang dalil macam tu, kau pergi buka kuliah tu lagi. Buka kuliah, duduk dalam bilik aircon, ada kerusi, ada kitab, ada semua, buka. Masing-masing ada kitab, buka dalil. Ni cerita dia. Orang yang duk cerita masalah dalil ni, mereka tak mengajak orang ramai-ramai, tuan. Dia tak mengajak orang hak mari duk bawa usung, bawa kain, bawa tikar main mengaji ni. Tuan-tuan pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak. Sekali mereka main, tuan-tuan, naik pick up. Daripada mana ni? Saya main nak pergi tu dengan sawit sepanjang jalan, naik bot, naik ferry pula. Boya nampak ni. Saya kata dalam hati saya, ada orang ke puak-puak ni? Punya sepi ni, tak ada orang ke? Tapi hati saya kata, insya-Allah kalau tak ada orang takkan mereka panggil aku. Siapa nak dengar ceramah kalau tak ada orang? Main belah kita pula ramainya orang dekat jalan, main masjid tak ada orang. Tu pelik tak? Yang tempat depa pula tak ada orang. Main ceramah, tuan-tuan, main mana ni? Dia terbit sungguh. Hak pedalaman ni terbit semua sekali. Subhanallah. Naik lori pickup, tuan-tuan, penuh kat belakang Hilux. Hak sewa van lagi, lampu kayaknya dah. Puak-puak ni kalau tuan-tuan nak mengajar apa kat mereka? Tuan-tuan nak mengajar apa kat mereka? Mereka nak sesuatu benda yang segar, yang mudah bagi mereka faham, yang boleh mereka amalkan, yang boleh mereka ikut. Maka kita ajar untuk mereka. Tapi untuk hak mengaji, hak betul-betul je ni, tuan-tuan, yang kena betul-betul nak bahaskan ilmu, tak boleh di situ. Sebab saat lagi mereka duduk tengok jam, mereka gaduh nak balik. Ni nak jumpa balik Ustaz Kazim ni bila ni? Tak jumpa dah. Kali ni jumpa dah. Bukan senang nak mari nu Sabah Sarawak tu. Sebab tu kita ajar cara macam ni. Tapi untuk pengajian yang berkitab, pengajian yang perlukan dalil nu, menurut pendapat yang ni, menurut pendapat, ambil keputusan yang ada. Tempat dia di mana? Di universiti. Tempat dia di mana? Di madrasah. Tempat dia di mana? Pada orang yang mengaji tetap. Yang tu. Sebab tu kita baca hadis ni. Dia sebut, nak mengajar orang, kena tengok dengan siapa yang kamu ajak. Sesuai untuk ilmu dia, ni dia ilmu dia. Sesuai untuk orang ni dia ilmu dia. Macam tuan-tuan tengok dalam TV, Forum Perdana Ehwal Islam. Satu ahli panel, 3 minit je. Tuan-tuan nak expect apa 3 minit? Apalah huraian, tak ada dalil apa tak ada. 2 minit 50 saat. Tu dia punya manager floor, pengurus pentas, dah buat isyarat suruh berhenti. Baru 3 minit. Nak cakap apa? Sebab tu bila kita bercakap dalam Forum Perdana Ehwal Islam, kita kena cakap zap sekali, fakta sekali. Pasal apa? Pasal masa dia 3 minit yang ni, 3 minit yang ni, 3 minit alim moderator, 10 minit kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini, jangan ke mana-mana. Udah. Tapi orang tak faham. Oh, dia kata apa orang alim panel cakap, hang tak jadi. Kok nak rasa panjang sikit, saya dapat slot kalau dah jodoh setengah jam. Setengah jam kalau dah jodoh, cerita bab keluarga. Tak apa. Dah orang komplain pula tengah maghrib duk siapa ni. Orang mayang maghrib kalau jodoh apa ni, kalau dah bodoh. Astaghfirullahalazim. Dia tak tahu hak di Sabah Sarawak ni pukul 6 masuk maghrib lah. Tuan-tuan pi Sabah Sarawak maghrib pukul apa? Depa target Sabah Sarawak Brunei. Sebab tu depa sia 7.30. Sana dah habis maghrib lah.
Kita baru nak start, mereka target sana. Sebab tu kalau ada jodoh di Brunei, di Sabah, Sarawak tu cukup laku tuan. Sebab siapa? Mereka tak ada kerja apa dah, sementara nak tunggu berita. Tengok yang tu. Itu nama dia teknik pemasaran. Kalau kita menggunakan teknik pemasaran yang betul, cara yang betul dalam kita nak mengajar, insya-Allah orang suka dengan teknik pengajaran kita. Kena bijak ni, hak mengajar ni tuan-tuan ni, hak kena kuliah maghrib ni kena bijak. Macam mana nak tarik orang? Sebab tu kalau kita ceramah 4 orang yang mai, jangan duk marah pada orang yang mai 4,000. Saya mai 4 orang. Dia mai 4,000 ni apa ni? Saya ni mengaji di Mesir ni. Sudah tuan. Memanglah tuan mengaji di Mesir, tapi tuan nak baca tu lambat nak je habis. Jadi janganlah kita duk marahkan orang. Sebab tu Nabi ajak dah. Nabi ajak pada kita mengajar mengikut ahlinya. Jadi kalau kita Ustaz pergi ceramah dekat budak tadika, macam mana Ustaz boleh cakap dengan budak tadika? Kita jadi tadika. Okey adik-adik, buat tangan macam Ustaz. Pakak buat semua. Okey, macam ni. Satu, pakak buat satu, tadika. Saya sayang Allah, dua. Tu budak tadika. Jangan pergi masjid. Tok Imam, satu, Tok Imam jadi bodoh Tok Imam. Jadi mengajaklah orang mengikut kepada keahlian mereka. Baik, hadis yang seterusnya. Afatuddin salasah. Faqihu fajir, wa imamun jair, wa mujtahidun jahilun. Penyakit bagi agama ni ada 3. Afatuddin, bukan afatul lazi pula. Tengok betul-betul. Tu ustaz tu kelabu. Afatuddin, penyakit agama ni ada 3. Salasah. Faqihun fajir, alim tapi jahat. Tu penyakit agama. Kita harap dia lah alim, dia lah cerita hak betul, dia pula pergi ajak orang buat jahat. Patut dia lah mempertahankan sunnah Nabi, dia pula menghalaikan orang ikut, orang bantah sunnah Nabi. 2. Wa imamun jairun, pemimpin yang zalim. Patut dia jaga rakyat, dia pula pergi cocok macam-macam. Kita kata tangguh lalu kaji dulu, tak apa, hak 5 tahun pun kena. Sudah tuan-tuan. Tak kaji habis ke dulu, cek dulu, kaji dulu. Dia kata tak, aku suka dia. Yang ketiga apa dia? Wa mujtahidun jahil. Orang yang jahil tapi mengaku mujtahid. Ada 3 penyakit yang Nabi sebut penyakit yang merosakkan agama kita. Nombor 1, orang alim tapi jahat. Yang Nabi sebut dalam hadis, min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Daripada mereka lah timbulnya fitnah, dan fitnah itu akan kembali pada mereka. Nabi sebut di akhir zaman yang paling jahat siapa dia? Bukan Isa Dadah. Nabi kata manusia yang paling jahat yang duduk bawah langit ni siapa? Ulama'uhum syarri man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka adalah yang paling jahat sekali yang duduk di bawah langit. Bayangkan. Saya tak mau tuan-tuan, sebab tu saya baik saya tak ulama. Tak apa, saya tok gurau, tak apa. Nabi kata hak paling jahat dekat-dekat kiamat ni ulama. Daripada mereka lah mengeluarkan fitnah, dan fitnah tu balik pada mereka. Nombor 2 kata Nabi, wa imamun jair, pemimpin yang zalim. Yang ketiga kata Nabi, wa mujtahidun jahil, orang yang jahil yang mengaku dia adalah mujtahid, dia boleh buat keluar hukum. Saya tak boleh buat keluar hukum, saya membacakan hukum. Ustaz, apa hukum yang ni? Mengikut pendapat mazhab Syafi'i, hukum dia yang ni. Yang tu je saya boleh buat. Saya tak boleh nak buat keluar hukum saya. Kalau kita melihat kepada hang siapa nak melihat kepada siapa? Sebab tu kita perlukan kepada ulama. Sebab kita tak taraf kepada mujtahid. Tapi hari ni orang dengan beraninya, saya tak mau ikut mazhab, saya nak direct dengan Nabi.
Allahu Akbar. Dan zaman Nabi dulu ustaz, dia tak ada ulama mazhab. Kenapa hari ni ada mazhab? Saya nak ikut Nabi. Oh, dahsyat. Tuan-tuan jumpa ada orang macam ni? Jumpa. Saya pun jumpa. Mai hantar surat berjela, hantar mesej berjela. Satu hari saya ni rajin, saya kata kat PA saya, invite dia mai jumpa saya, kita nyembah-nyembah minum kopi. Dia mai tuan-tuan. Dia kata saya tak mau ikut mazhab ni. Apa Syafi'i ni mai mana? Saya kata macam ni. Jadi abang nak buat apa? Saya nak ikut Nabi tu, direct pada Nabi. Kita pergi terus straight to the point. Abang baca Quran? Baca. Abang belajar dah baca Quran? Belajar dengan siapa? Ustazah tu, tahun kecil dulu lah ustazah, lepas tu masuk kafar, mengaji dengan kafar. Tak direct dengan Nabi? Pergi direct dengan Nabi. Pergi Madinah duduk. Pasal apa nak cari ustaz pula? Pasal apa nak cari ustaz pula? Ustazah tu, dia mengajar abang tu, dia mengaji dengan siapa? Sebelum dia mengajar abang, dia mesti mengaji dulu. Dia mengaji dengan tok guru dia. Tok guru dia mengaji dengan siapa? Tok guru dia. Tok guru atas tok guru, last sekali pergi ke Nabi. Bukan last sekali dia pergi ke setan. Abang faham tak? Abang mengaji fiqah ni, mengaji dengan siapa? Ustaz Anu. Last sekali dia pergi pada siapa? Imam Syafi'i pergi pada siapa? Pergi pada Imam Malik pergi pada siapa? Pergi pada sahabat Nabi tu pergi pada siapa? Pergi pada Nabi. Dia bukan pergi ke iblis. Yang abang tak nak ikut sahabat ni, tak nak ikut ulama ni pasal apa? Dia nak buat fatwa sendiri ni pasal apa? Kita tak layak ni. Kadang-kadang kasi ini pening. Pelik-pelik zaman sekarang ni tuan-tuan, kamera depan mata, mikrofon depan muka, dia boleh bercakap sendiri dia, mengikut apa yang dia nak cakap. Maka keluarlah kenyataan yang hari ni yang bukan-bukan, ajaran yang bukan-bukan. Pasal apa? Pasal kita duduk baca ni, jahil tapi mengaku pandai. Jahilun wa mujtahidun jahil. Dia rasa dia mujtahid padahal dia jahil. Baik, ayatul munafik salas. Tanda-tanda munafik itu 3. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Syaikhani an Abi Hurairah. Alamat munafik, tanda munafik itu 3. Bercakap ketika berdusta, ketika bercerita, bercakap. 2, mungkir janji apabila dia berjanji. 3, khianat apabila diberi amanah. Yang ni saya tak nak hurai, tuan-tuan dah baca dah kecil lagi hadis ni. Baik, yang terakhir malam ni, yang ke-6, ayatul izzi wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wa rawahu al-Imam Ahmad. Baik, apakah dia ayat yang menunjukkan kemuliaan Allah? Ayat dia ialah alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji hanyalah bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Tuan-tuan boleh ambil daripada mana ni? Tuan-tuan boleh ambil daripada surah Al-Isra ayat yang ke-111. Baca ayat ni selalu. Doa kita baca yang ni, baca selalu, insya-Allah Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada kita, Allah berikan kebaikan dengan kita. Ayat dia senang je, alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Surah Al-Isra ayat 111. Jadikan sebagai permulaan kita, percakapan kita, mudah-mudahan
ada kebaikan. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.